Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada penonton. Tajuk isu yang kami bincangkan dalam video ini ialah penggunaan periuk yang diperbuat dari jenis bahan konduktor yang berbeza. Memasak boleh menjadi cabaran apabila kita pulang lewat, terganggu oleh anak-anak dan sudah merasa lapar tapi masih lagi memasak. Kita semua mempunyai situasi yang berbeza. Memasak memerlukan masa yang lama, terutamanya ketika menyediakan sayur-sayuran, mencairkan bahan masakan, mendidih air dan memasak daging. Ia juga menyebabkan pembaziran tenaga dapur gas dengan melakukan kerja pendidihan secara perlahan. Pembakaran gas menghasilkan pelbagai produk sampingan. Ada yang cukup baik dan sebagainya tidak begitu baik untuk kesihatan manusia. Gas asli yang dibekalkan ke peralatan rumah tangga seperti dapur gas hampir semuanya metanah dengan jejak hidrokarbon lain seperti etana dan beberapa nitrogen dan karbon dioksida. Gas asli membakar dengan sangat cekap seperti yang anda lihat dari api biru tanpa asap di dapur anda. Proses ini membebaskan karbon dioksida dan air bersama dengan beberapa gas lain. Gas pembakaran juga melepaskan zarah mikroskopik jelaga yang merupakan zarah dengan diameter kurang dari 2.5 mikrometer atau dikenali lagi dengan PM2.5. Kami menemui kaedah untuk mengurangkan penggunaan gas memasak. Kita boleh menggunakan periuk yang memanaskan dengan lebih cepat dan dapat memerangkap haba sehingga makanan akan cepat masak. Terdapat pelbagai jenis periuk seperti keluli tahan karat, aluminium, batu granit dan periuk seramik. Oleh itu, kita harus memilih periuk yang tepat untuk digunakan untuk menjadikan hidup kita lebih mudah. Periuk yang digunakan itu juga perlulah selamat digunakan. Sebilangan besar orang menggunakan periuk aluminium di rumah mereka. Periuk aluminium adalah pilihan terbaik, namun ia mempunyai risiko pencucian aluminium. Aluminium ini dibuat tebal dan mempunyai ruang udara. Ini menjadikannya kurang kekonduksian terma dan panas yang lebih perlahan. Selain periuk aluminium, kebanyakan rumah juga menggunakan periuk keluli tahan karat. Banyak yang mengelirukan periuk ini menyebabkan pemutihan atau pencucian besi pada makanan, tetapi secara harfiah terdapat campuran logam seperti nikel dan molybdenum untuk mencegah karat. Besi tidak mempunyai kereaktifan yang sama dengan aluminium. Ianya mudah terdedah kepada pengoksidaan dan menghasilkan karat. Paduan menjadi besi lebih tahan lama, tidak rapuh dan tahan karat. Alai yang dihasilkan sangat kuat dan padat dan atomnya tidak mudah larut. Ini menjadikan periuk ini lebih sesuai untuk proses memasak yang lama dan memerlukan suhu tinggi. Untuk tidak melengahkan masa lagi, kita akan menjemput Siti Zaimah binti Zahirman untuk menerangkan tentang pengenalan dalam tajuk forum kita pada hari ini. Silakan. Jadi, haba adalah tenaga yang dipindahkan dari satu badan ke satu badan yang lain akibat perbezaan suhu. Apabila dua badan dengan suhu berbeza yang berkumpul, tenaga dipindahkan itu haba daripada yang lebih panas ke yang lebih sejuk. Jadi untuk lebih kita memahami isu ini, contoh seperti kita kehilangan suhu badan panas ke badan yang lebih sejuk. Jadi dua fenomena ini serentak kita namakan sebagai pemindahan haba. Dan teori ini diberikan kesan dari pemindahan haba yang kita dapat lihat sebagai perubahan dari satu fizikal ke keadaan fizikal yang lain. Contoh dia seperti pepejal ke cecair iaitu proses peleburan. Pepejal ke wap iaitu pemejawapan dan cecair ke wap adalah pendidihan ataupun dari satu bentuk padat ke satu bentuk padat yang lain. Jadi dalam topik ini kami akan membincangkan perbezaan kekonduksian termobahan dan tujuannya adalah untuk mencari konduktor mana yang lebih mudah menyerap haba dan selamat digunakan, bahan mana yang lebih mudah untuk menyerap banyak haba. Terdapat beberapa logam yang termasuk dalam perbincangan ini, antaranya ialah keluli tahan karat, aluminium, batu granit dan seramik. Jadi pergolakan dan sentuhan molekul bukan pergerakan bahan secara pukal yang digunakan untuk mencapai kekonduksian terma. Jadi dari rantau tenaga molekul yang bersuhu tinggi ke badan molekul yang bersuhu rendah. Jadi suhu bergerak sepanjang kecerunan suhu sehingga suhu mencapai keseimbangan terma dan pemindahan ini akan berlaku secara berterusan. Jadi penghantaran haba ini diukur dalam watt per meter
per darjah, iaitu dalam unit Kelvin dalam sistem unit antarabangsa. Jadi tahap kekonduksian terma berbeza antara bahan dan sangat bergantung pada struktur masing-masing. Ini adalah bahan anisotropik yang mempunyai nilai kekonduksian terma yang berbeza bergantung pada aliran haba. Jadi haba akan lebih mudah bergerak dalam satu arah dalam situasi tertentu kerana strukturnya. Semasa menyiasat arah aliran kekonduksian terma, bahan boleh dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu gas, pepejal bukan logam dan pepejal logam. Jadi perbezaan kemampuan pemindahan haba antara ketiga-tiga kumpulan ini dapat dijelaskan oleh perbezaan struktur dan pergerakan molekulnya. Oleh kerana molekul-molekul gas tidak sebungkus rapat dengan zat-zat pepejal, kekonduksian terma relatifnya akan lebih rendah dan pengangkutan haba sangat dipengaruhi oleh laju molekul dan pergerakan bebas. Okey, seterusnya gas dia tidak akan membawa haba dengan berkesan kerana dalam pepejal logam sebaliknya molekul dihubungkan ke rangkaian kisi dan kekonduksian haba disebabkan terutamanya oleh getaran kisi inilah, kerana molekul ini sangat dekat dibandingkan dengan gas-gas dia bukan logam yang mempunyai kekonduksian yang lebih tinggi daripada keduanya. Tapi dapat perbezaan dalam kategori ini. Perbezaan adalah ini sebahagian disebabkan oleh jumlah udara dalam pepejal dan bahan dengan sebilangan besar poket udara adalah penebat yang sangat baik, sementara bahan dengan poket udara yang lebih sedikit mempunyai kekonduksian terma yang lebih tinggi. Seterusnya, kekonduksian termodinamik dalam bahan logam berbeza dengan keadaan sebelumnya. Sekali lagi, logam dengan pengecualian grafin mempunyai kekonduksian termal tertinggi di sebarang bahan dan mempunyai sifat unik yang mempunyai kekonduksian terma dan elektrik. Kedua ciri ini dikomunikasikan oleh molekul yang sama dan menjelaskan kaitan antara mereka. Jadi pada suhu tetap, kekonduksian elektrik ni terkadar dengan kekonduksian terma. Bila suhu meningkat, kekonduksian terma bahan akan meningkat sementara kekonduksian elektriknya akan menurun. Jadi kekonduksian terma adalah sebahagian penting dari hubungan satu material ke satu material yang lain. Jadi untuk isu kali ini kami akan membuat perbandingan antara 3 kuali, iaitu kuali diperbuat daripada aluminium, stainless steel dan clay. Jadi antara 3 ini kami akan buat kajian kuali mana yang selamat untuk digunakan untuk memasak. Terima kasih Zaimah. Jadi kekonduksian terma adalah kemampuan bahan untuk melakukan pemanasan dan ia mewakili kuantiti tenaga haba yang mengalir per unit masa melalui satuan masa dengan kecerunan suhu 1 degree Celsius per unit jarak. Kekonduksian terma adalah ciri yang diperlukan untuk menghilangkan tenaga haba yang terbentuk dalam sesuatu sistem. Boleh saya ajukan satu soalan? Adakah semua bahan boleh menyimpan dan mengalirkan haba? Tidak semua bahan boleh menyerap dan menyimpan haba dengan baik. Okey, sebagai contoh, logam dan batu. Logam dan batu boleh dikatakan konduktor yang baik kerana ia dapat memindahkan haba dan menyimpan haba dalam jangka masa atau tempoh masa yang tertentu. Tetapi, untuk bahan seperti kayu, kertas, udara dan kain adalah konduktor yang lemah kerana tidak dapat menyerap haba serta menyimpan haba dalam jangka masa yang lama. Dalam kata lain, bahan yang konduktor haba yang lemah boleh dipanggil penebat haba. Saya akan ajukan soalan ini kepada panel kita yang bernama Arif. Apakah maksud ukuran kekonduksian terma? Maksud ukuran kekonduksian terma. Maksud ukuran kekonduksian terma ialah mencari keupayaan haba dengan melakukan eksperimen. Dengan melakukan eksperimen, kita dapat mengetahui tempoh masa ataupun jangka masa yang digunakan untuk mencapai kestabilan haba di antara dua bahan ataupun bilangan tenaga haba yang bergerak melalui sesuatu bahan untuk mencapai
suhu yang stabil di antara punca api dengan sesuatu bahan sehingga mencapai keseimbangan terma. Saya ingin bertanya, stainless steel tu apa? Boleh tak kalau berikan kelebihan dan kekurangan stainless steel tu? Keluli tahan karat diperbuat daripada bahan keluli dan dengan penambahan bahan seperti kromium dan nikel dalam perbuatan untuk menjadikan bahan periuk itu menjadi keluli tahan karat. Antara kelebihan periuk keluli selain tahan karat ialah periuk keluli tahan karat juga dihasilkan boleh dianggap sebagai alat memasak yang seberboleh dan praktikal serta berkualiti kerana keluli tahan karat adalah konduktor haba yang baik berbanding bahan tanah liat kerana dapat menyerap haba dan menyimpan haba dengan baik. Antara kekurangan stainless steel ialah kadar pengaliran haba kerana bahan stainless steel agak lambat. Terdapat risiko pelunturan nikel jika menggunakan bahan tahan karat. Namun, nikel ini tidak membahayakan jika anda tiada alahan. Ia dikelaskan sebagai karsinogen 2B dan berkemungkinan untuk menjadi penyebab kepada kanser pada manusia. Dan seterusnya, adakah stainless steel adalah pilihan yang terbaik antara tiga-tiga kualiti tersebut? Berdasarkan penilaian yang telah diberikan, periuk stainless steel antara yang terbaik dalam pemilihan ini. Namun, terdapat beberapa kekurangan iaitu kekonduksian haba yang lemah dan penyebab kepada kanser. Kalau macam tu, bagaimanakah cara untuk membuat inovatif ke atas periuk stainless steel? Antara cara untuk membuat inovatif ke atas periuk stainless steel ialah dengan cara membuat penambahbaikan ke atas periuk stainless steel dengan mengalloykan periuk stainless steel dengan penambahan kupron ataupun aluminium untuk mempercepatkan kekonduksian haba dan meningkatkan jangka hayat sesuatu periuk dan dapat mengurangkan kadar bahan yang berbahaya yang terdapat pada periuk keluli tahan karat. Soalan saya yang pertama, saya akan ajukan kepada panel kita iaitu Adiba. Apakah konsep penggunaan aluminium dalam peralatan masakan? Terima kasih untuk soalan tersebut. Aluminium merupakan kedudukan kedua setelah tembaga dalam mengkonduksi haba. Aluminium juga bertindak balas secara semula jadi dengan makanan berasid dan memberi rasa logam dan warna kelabu kusam kepada masakan kita. Namun, inovasi telah dijalankan dan ia berjaya dan dapat mengurangkan masalah tersebut. Inovasi dijalankan dengan membuat lapisan demi lapisan anti-lacquer dilapiskan dengan keluli tahan karat dan juga proses anodasi. Boleh tak kalau terangkan proses anodisasi? Apa itu anodisasi? Macam mana proses dia? Proses anodisasi adalah proses pelapisan dengan cara elektrolisa pada permukaan logam aluminium yang mengalami oksidasi. Ia juga boleh didefinisi sebagai proses meningkatkan tahanan terhadap korosi untuk meningkatkan kekerasan kepada permukaan, meningkatkan daya tahan dan juga anti-lekat. Okey, apa kebaikan yang kita dapat dalam bahan tersebut? Selepas proses anodisasi dijalankan, terdapat beberapa kebaikan menggunakan aluminium. Alatan masakan tidak mudah lekat, tahan lebih lama dan lebih senang dibersihkan. Aluminium juga lebih ringan dan menjadi pilihan yang praktikal dalam pembuatan periuk, kuali dan alatan-alatan masakan yang lain. Saya ingin bertanya, adakah kegunaan periuk tanah dapat mempercepatkan proses masakan? Ataupun sebaliknya? Ataupun dia sama je dengan periuk yang lain? Seterusnya,
apakah jenis makanan yang selalu orang gunakan untuk memasak dalam periuk tanah? Periuk tanah adalah sejenis alat masakan yang tertua. Diperbuat daripada tanah dan dibakar dengan suhu yang sempurna. Namun, telah dijalankan inovasi dalam pelbagai bentuk dan juga ukuran. Masakan mampu dimasak dengan sekata dan mewujudkan aroma tersendiri. Ia juga mampu mempercepatkan tempoh masakan. Periuk ini juga tahan lekat, tahan lebih lama dan lebih ringan. Antara makanan dan juga masakan yang diperbuat menggunakan periuk tanah adalah makanan-makanan berkuah seperti laksa, asam pedas, kari dan lain-lain juga. Pencuci mulut juga boleh diperbuat menggunakan periuk tanah, antaranya adalah kek, roti, kuih talam dan lain-lain. Periuk ini mampu mengeluarkan aroma dan juga menyedapkan lagi rasa. Kesimpulannya, bahan yang paling banyak dapat menyerap banyak haba dan selamat digunakan dari segi memasak adalah aluminium, lebih baik daripada keluli tahan karat dan tanah liat. Sebenarnya, aluminium memanaskan dengan cepat yang membolehkan anda siap masak dan makanan anda dengan lebih cepat dan berkesan. Sebab mengapa aluminium adalah bahan terbaik untuk digunakan kerana ia mempunyai kapasiti haba spesifik tertinggi iaitu 900 C per J kilogram per degree Celsius. Kapasiti haba yang paling tinggi semakin cepat memanaskan makanan. Seterusnya, aluminium mempunyai permukaan yang keras dan sukar yang sangat tahan dan tidak tahan jala. Ini akan menjadikan aluminium tidak mengelupas dan boleh digunakan dalam jangka masa yang lama. Ia juga mempunyai kelebihan besar iaitu tidak bertindak balas terhadap makanan berasid seperti tomato, kacang dan banyak lagi dan tidak akan bertindak balas dan mula menyalurkan logam ke dalam makanan. Selain itu, aluminium tidak hanya akan memanaskan makanan dengan cepat tetapi juga memanaskan secara merata ke seluruh permukaan. Panas akan diedarkan secara merata ke seluruh makanan anda sehingga makanan anda akan dimasak secara merata. Selain dapat menyerap banyak haba, baik dan selamat digunakan, aluminium juga mempunyai harga yang berpatutan dan dilengkapi dengan set berkualiti tinggi di pasaran sehingga banyak orang dapat membeli dan menggunakan dengan selamat untuk memasaknya. So, sampai sini saja video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih.